السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As. Kita selalu dengar nama Amru bin Al-As. Dia sahabat Nabi. Amru bin Al-As, dia waktu dia nak mati, kalau kita baca hadis dia, Amru bin Al-As, dia waktu dia nak mati, apabila dia diziarahi oleh sahabat-sahabat dia, dia tak mau tengok muka orang yang ziarah dia. Ini Amru bin Al-As. Orang duduk balik kanan, dia beralih balik kiri. Orang duduk balik kiri, dia beralih balik kanan. Dia tak mau tengok muka orang yang mai jumpa dia. Dan dia menghabiskan masa dia dekat-dekat nak mati ni dengan menghadap dinding saja. Dia tak mau tengok muka siapa pun. Bila orang tanya dia, pasal apa kamu jadi macam ni? Amru bin Al-As kata, dia kata, aku sedih mengenangkan diri aku. Aku ni, dia kata, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala melalui 3 zaman. Zaman yang pertama, dia kata, zaman aku benci kepada Islam, aku benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman jahiliah, zaman aku belum masuk Islam. Aku tidak boleh dengar tentang Islam, dan aku tidak boleh tengok muka Nabi Muhammad, dan aku tak mau dengar nama Nabi Muhammad. Kalaulah aku mati pada masa itu, dia kata, apakah kesudahan hidup aku? Tapi alhamdulillah, dia kata dia tak mati pada masa dia benci Nabi ni. Sebaliknya, Allah izin dia melalui zaman kedua, iaitu zaman dia kenal Nabi SAW, dia kenal Islam, dan dia jadi orang kuat Nabi dan orang kuat Islam. Kata Amru bin Al-As, dia kata, kalaulah Allah matikan aku masa tu, masa aku tengah duk sayang Nabi, masa aku tengah duk jadi orang yang begitu sekali memperjuangkan Islam, dia kata, alangkah baiknya kesudahan hidup aku. Tapi dah, dia kata, aku tidak mati pada masa aku tengah sayang Nabi, aku tengah sayang Islam, aku tidak mati. Sebaliknya Allah panjangkan umur aku, dan hari ini aku hidup pada zaman ketiga. Zaman, dia kata, aku dilantik menjadi gubernur. Dan hari ini, dia kata, aku dilantik menjawab jawatan gubernur. Aku bimbang sekali. Dia kata, kalau keadaan sedang menjawab jawatan ini. Kerana dia kata, aku takut aku mati dalam keadaan tidak memenuhi tanggungjawab aku sebagai pemimpin kepada umat Islam. Dan maka dengan kerana itu, dia kata, aku terlalu sedih, maka aku tak sanggup nak jumpa siapa juga yang mai ziarah aku pada hari ini. Ini Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Amru bin Al-As, anak dia. Abdullah ni pula lain cerita dia. Satu hari dia dipanggil oleh Nabi SAW. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia dipanggil oleh Nabi SAW. Bila mai jumpa Nabi, Nabi kata ke dia, Nabi kata, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul Qur'ana kulla laylah. Nabi kata, aku nak tanya kamu, betul tak betul orang bagi tahu dekat aku, orang mai report dekat aku, bahawa kamu ni Abdullah, kamu ni satu orang manusia yang tiap-tiap hari puasa. Lambat jumpa siang nak puasa. Tiap-tiap hari kamu puasa. Wa taqra'ul Qur'ana kulla lailah. Dan orang bagi tahu dekat aku bahawa kamu tiap-tiap malam habiskan masa malam dengan membaca Quran.
Nabi panggil sahabat dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Nabi tanya sahabat ni, Nabi kata betul tak betul orang main repot dekat aku kata hang ni ekstrim dalam agama. Aku mendapat laporan daripada sahabat-sahabat lain mengatakan hang ni siang puasa, tak pernah hari yang hang tak puasa, melainkan tiap-tiap hari hang puasa. Dan orang bagi tahu dekat aku bahawa kamu ni Abdullah didapati tiap-tiap malam lepas sembahyang sunat kamu baca Quran, seolah-olah kamu nak khatam Quran malam tu juga. Faqultu, Abdullah kata, aku jawab ke Nabi. Dia kata, bala ya Rasulullah, walam urid bidzalika illa al-khair. Dia kata, bahkan ya Rasulullah, betul lah kalau itu yang depa report dekat kamu memang betul. Aku tiap-tiap hari aku puasa dan malam memang aku tak tidur. Aku sembahyang sunat dan aku baca Quran sampai celah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia lagi. Dia kata walam urid bidzalika illal khair. Dia kata aku buat begitu tidak ada tujuan lain melainkan aku nak buat kebaikan. Dia kata, aku nak buat pahala. Tiap-tiap hari aku puasa, tidak pernah aku tak puasa. Tiap-tiap malam aku tak tidur. Aku isikan malam dengan sembahyang malam, dengan baca Quran dan sebagainya. Aku buat semua benda ni, aku tidak berhajatkan yang lain. Illal khair. Melainkan aku nak Allah bagi kebaikan pada aku. Bukan nak tunjuk ke orang, bukan aku nak merosak diri aku, dah. Sebaliknya, aku tidak harap benda lain dalam dunia ni. Melainkan aku harap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar penjelasan Abdullah bin Amru bin Al-As ini, Nabi kata kat dia. Nabi kata fasum sauma Nabiyallahi Daud alaihi salam. Nabi kata puasalah kalau nak puasa. Puasa itu tidak salah. Tetapi puasalah kamu seperti mana puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ni dia sum yauman wa aftir yauman. Dia puasa sehari, sehari dia buka puasa. Nabi Daud alaihi salam dia hari-hari yang dia lalui ini selang hari. Selang hari dia puasa. Hari ni puasa, esok dah. Lusa puasa, tolak dah. Dia macam tu. Kalau betul kamu rajin nak buat ibadat puasa ni, Nabi SAW kata dekat dia, maka puasalah seperti mana puasanya Nabi Daud. Selang sehari. Jangan tiap-tiap hari. Nabi kata, فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. Kerana sesungguhnya Nabi Daud itu adalah manusia yang paling kuat beribadah. أَعْبَدَ النَّاسِ. Satu orang manusia yang cukup kuat ibadah. Kalau Nabi Daud puasa sehari, buka puasa sehari, puasa sehari, buka puasa sehari, itu sudah dipanggil a'badan nas, paling kuat beribadat. Hang tak boleh lebih kuat daripada tu. Kerana hak tu dah cukup kuat. Itu maksud Nabi. Nabi kata waqra'il Qur'ana. Nabi kata kalau nak baca Quran, bacalah. Tidak salah, Nabi kata. Tapi biarlah khatam sebulan sekali. Jangan nak berhabis malam tu juga. Bacalah Quran. Nabi kata, kerana baca Quran itu benda yang baik. Fi kulli syahrin. Tapi cukuplah sebulan sekali khatam. Bila Nabi SAW nasihat macam tu kat dia, kata Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dhalik. Dia kata, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, dia kata, aku mampu, aku boleh buat lebih pada tu. Semangat. Ni yang kata semangat. Dia kata nak puasa selang sehari, tak syok. Pasal saya mampu tiap-tiap hari puasa. Maka saya kalau boleh nak buat tiap-tiap hari. Nabi kata jangan selang sehari. Kerana selang sehari itu amalan Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu a'badan nas. Orang yang paling kuat beribadat. Kamu jangan jadi lebih kuat daripada dia. Kerana dia paling kuat. Dah, dia kata, ya Rasulullah, aku mampu, dia kata. Makna dia apa? Makna dia nak buat lebih pada tu. Dia nak puasa tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam dia tak mau tidur, dia nak baca Quran. Begitu. Qala Nabi SAW. Nabi katakan dia, okeylah, lah macam ni. Nabi kata, faqra'hu fi kulli 20. Nabi kata, lah macam ni lah. Baca Quran tu bagus. Tapi biarlah khatam 20 hari sekali.
Pak tak sah sebulan sekali. Nampak dia nak pulun lagi. Nabi kata okeylah lah macam ni lah. Kalau hang rajin 20 hari sekali khatam. Jangan lebih pada tu. Faqultu, kata Abdullah kepada Nabi, dia kata ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min zalik. Dia kata ya Rasulullah, aku mampu. Dia kata kamu tak usah bimbanglah, aku boleh nak baca tiap-tiap malam, aku boleh kalau aku nak gelut bagi khatam satu malam aku boleh insya-Allah. Semangat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia faqra'hu fi kulli 'ashrin. Nabi kata lah macam nilah. 10 hari sekali khatam. Lagu tu ada rian, lagu tu boleh duduk cawang lagu tu. Kan? Mula Nabi kata sebulan. Sebulan sekali khatam cukup. Itu dah cukup baik. Dia kata tak, dia boleh. Nabi kata okeylah. Kalau tak, lah 20 hari. Dan dia kata dia boleh. Nabi kata okey, lah ni 10 hari. Nabi kata 10 hari sekali khatam. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata ya Nabi Allah, inni utiqu afdalan min dhalik. Dia kata ya Rasulullah, aku mampu. Dia kata tak usah susah hati lah pasal aku mampu. Aku boleh. Kalau aku nak gelut bagi khatam satu malam aku boleh. Dia kata insya-Allah. Tak satu bimbang ke aku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqra'hu fi kulli sab'in wa la tajid ala dhalik. Cengeng sikit dah. Nabi kata lah ni macam ni. Yang ni last dah aku nak cakap. Faqra'hu fi kulli sab'in. Nabi kata kamu baca Quran tapi setiap seminggu sekali khatam. Tiap 7 hari sekali khatam. Wala tazid ala zalik. Nabi kata jangan lebih pada tu. Aku tak bagi. Nabi kata. Ya. Semangat tuan-tuan. Kan ada jenis lagu ni. Dia kena cah bateri sekali dia. Dia tak boleh duduk. Dia main, dia kata Ustaz abang, saya kata boleh. Saya pergi tabuh buat ni. Jenis lagu ni. Kita kata jangan. Islam tak suruh pergi duduk tabuh orang tak hantu punca. Dah Ustaz kata ya boleh. Saya nak pergi ni. Duk menyakak nak pergi ni. Kita kata jangan. Jangan. Islam tak suruh lagu tu. Ada hak kaki macam ni. Maka hak kaki macam ni. Nabi SAW pulih volume dia bagi slow. Volume dia terah sangat. Nabi pulih bagi slow. Nabi kata sabar. Jangan duk gelut sangat. Kita ada masa panjang lagi untuk buat kebaikan. Tak usah duk gelut. Tak usah duk nak perapit dalam sehari semalam. Begitu. Bila Nabi SAW tegaskan macam tu. Nabi kata faqra'hu fi kulli sab'in. Kamu nak baca Quran, baca. Tapi 7 hari, 1 minggu sekali khatam. Dan jangan sekali-kali kamu buat lebih daripada tu. Nabi tegas dengan dia. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kata dia fashadadtu fashuddida alayya. Aku tak peduli yang Nabi kata, aku pulun juga. Dia kata. Nampak ni? Ni, hatta dengar cakap. Dia kata fashadadtu, maka aku pulun juga. Dia kata. Walaupun Nabi kata 7 hari sekali khatam, aku tak peduli. Pasal aku rasa aku boleh. Aku takut Nabi tu ingat aku tak boleh. Padahal aku boleh. Aku tak peduli. Nabi larang aku pulun juga. Fashuddida alayya. Ternyata bila aku pulun, benda ni dah jadi satu berat pada aku. Berapa hari tuan-tuan nak boleh tak tidur malam ni? Berapa hari? Malam ni tak saya tidur. Baca Quran sampai cerah. Esok puasa pula lagi. Malam esok puasa apa? Tak saya tidur. Baca Quran sampai cerah. Lusa puasa pula lagi. 3 hari masuk hospital Barat Buntang. Dia ni bila Nabi SAW nasihat, dia tak peduli nak buat juga. Dia rasa dia boleh buat. Saya boleh. Dia kata kerana saya mempunyai semangat, Malaysia boleh. Dia ni jenis macam ni. Dia rasa dia boleh. Dia nak buat. Hak orang kata tak boleh, dia nak buat juga. Bila macam ni punya semangat duk ada kat dia, dia langgar arahan Nabi SAW. Dia langgar. Dia buat juga apa yang dia nak buat. Fashuddida alayya. Maka akhirnya amalan itu menjadi berat pada aku. Wa qala lin Nabi SAW. Nabi dapat tahu. Nabi dapat tahu Syekh ni tak dengar nasihat dia. Nabi dapat tahu. Nabi panggil dia pula sekali lagi. Nabi panggil dia. Nabi kata dia, innaka la tadri la'allaka yaqulu bika umur.
Nabi SAW kata kat dia, yang duk belut pasal apa? Tahkah Tuhan bagi dekat hang umur yang panjang? Nabi kata begitu. Nabi kata yang duk belut pasal apa? Saya dah nasihatkan jangan sampai macam tu. Saya nasihatkan supaya jangan sampai tiap-tiap malam tak tidur baca Quran semata-mata. Yang duk belut ni pasal apa? Nabi kata. Sebaliknya kata Nabi, innaka la tadri la'allaka yaqulu bika umrun. Hang tak tahu. Nabi kata, tahkah Allah Subhanahu wa taala tahu hang ni hang akan jadi manusia yang panjang umur esok. Qala, dia kata fasirtu ila allazi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sungguh, dia kata seperti mana yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku panjang umur, dia kata. Nabi kata kat dia, hang tak satu gelut sangat. Tahkah Tuhan bagi hang panjang umur, kau esok hang tak larat kot nak buat ibadat. Buat ni jangan sampai menjadi beban dekat kita. Buat hak mana Tuhan suruh buat, hak mana Nabi suruh buat, hak mana Nabi larang, jangan sampai menyusah diri, kita jangan buat. Dah, hak Nabi kata jangan, dia nak buat juga. Nabi kata esok Tuhan bagi hang umur panjang, kau hang tak terbuat kot benda tu. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Dia kata fasirtu ila alladhi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, dia kata macam yang Nabi kata, aku ditakdirkan Allah jadi manusia yang panjang umur. Dia kata, umur aku panjang, dah tua dah. Aku masih lagi boleh lagi duk bangkit, duk berjalan pergi ke sana sini. Kata dia, falamma kabirtu, apabila aku dah ada pada umur yang tua, wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku dah umur, aku dah cukup tua, pada masa tu barulah aku teringat dalam hati aku, kalaulah dulu aku turut kelonggaran yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada aku, alangkah baiknya. Bila dia masa muda, dia pulun sampai bukan-bukan. Bila dia metua, dia tak larat nak buat, dia merasa bersalah. Dia rasa bersalah. Kalau dulu aku boleh semayang sampai sekian banyak rakaat, sekarang aku boleh buat sikit aja. Dia rasa dia kurang buat amal ibadat, maka dia jadi satu orang yang susah hati. Sedangkan Nabi SAW kata jangan macam tu. Nabi kata buat bagi elok-elok. Buat bagi elok-elok. Buat ni jangan sampai kita ni boleh jadi jemu. Kerana di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW ada menceritakan. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari kata dia, Nabi SAW balik ke rumah Aisyah. Bila sampai di rumah, dia kata wa indaha imra'ah. Nampak Aisyah tengah duduk sembang dengan satu orang perempuan di rumah. Faqala Nabi SAW. Nabi sampai balik, tengok Aisyah duduk sembang dengan satu perempuan yang Nabi tak kenal. Nabi tanya Aisyah, man hadhihi? Nabi kata, siapa ni dia ni? Siapa dia ni perempuan yang main ni? Jawab Aisyah, hadhihi fulanah tazkuru min salatiha. Aisyah kata, dia ni ada satu orang lah, kawan aku, dan dia mai, dia duk cerita dekat aku tentang dia ni rajin sembahyang. Ada satu orang perempuan pergi ke rumah Aisyah isteri Nabi, pergi duk cerita dekat Aisyah ni, dia ni rajin duk sembahyang lagu tu lagu ni dan sebagainya. Dia duk mai cerita tentang dia ni rajin sembahyang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma alaikum bima tutiqun. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata ma makna sudah. Nabi kata aku tak mau dengar. Makna dia intaha, sudah berhenti. Tak sudah cerita dah. Nabi kata aku tak mau dengar. Alaikum bima tutiqun. Nabi kata ibadat sunat ni buat takat yang mampu. Jangan duk ulun sampai akhirnya kita jadi rosak. Tak nak. Ada tuan-tuan hak jenis macam ni sampai tak peduli anak bini, sampai apa kena nak beribadat kepada Allah. Nabi SAW pun beribadat, tapi Nabi jaga keluarga dia. Maka Nabi tak mau jadi fitnah orang yang ikut dia, tiba-tiba jadi punah ranah tunggang langgang keluarga kerana ikut Nabi Muhammad. Maka orang kata, cuba tengok tu, ikut Nabi Muhammad, tengok apa jadi dekat keluarga dia. Nabi tak mau fitnah macam ni. Maka Nabi SAW bila duk main cerita macam ni, main duk habaq dia ni ibadat sampai lebih-lebih sangat, Nabi kata Nabi kata sudah dah duk cerita, alaikum bima tutiqun. Nabi kata kamu kalau nak buat ibadat takat yang kamu mampu.
Jangan sampai membebankan kamu. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Nabi kata, demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan jemu memberi pahala, tapi yang takutnya kamu yang jemu. Nabi kata demi Allah, Tuhan ni bagi pahala dia tak jemu. Daripada zaman Nabi Adam dulu sampai kita hari ni, sampai anak cucu kita, sampai kiamat, Allah duk bagi pahala ni dia tak jemu. Siapa buat ibadat dia bagi pahala. Allah tidak jemu nak bagi pahala kepada orang buat baik. Tapi orang tu yang kita takut hari ni dia semangat sangat, bulan depan dia jemu. Ada tak ada tuan-tuan jadi macam ni? Ada. Saya mengajar di satu masjid di Tanjung baru ni. Ada satu orang perempuan nak jumpa juga dengan ustaz ni, nak jumpa juga. Apa hal? Nak cerita pasal adik ipar dia. Adik dia lelaki-lelaki, adik ipar dia ni perempuan. Daripada satu orang yang tak apa nak kisah pasal agama ni, pakai pun tak tutup aurat dan sebagainya, tak lagu mana ke sekali dapat kesedaran agama ni, dia semangat lebih pada orang lain. Ada jadi macam ni, ada. Dia daripada zaman dia dulu tak tahu apa pasal agama ni, tak ambil tahu pun. Kalau dia tahu pun buat tak tahu betul aja. Dia hala keseronok, melompat meloncat lebih pada orang dan sebagainya. Tak macam manakah satu hari pergi dengar ceramah ke, dengar apa ke, Allah Subhanahu wa taala sudah tembak hidayah masuk dalam hati dia. Pang, kata kena hidayah tu, dia ketak seorang dia. Dia berasa aku nak kena ubah. Bukan ubah diri aku, dunia ni aku nak ubah. Semangat tuan-tuan. Alhamdulillah, masa hari sedang tu, alhamdulillah. Tapi persoalannya berapa hari nak tahan. Yang kita takut. Kalau dia boleh tahan lama sampai mati, alhamdulillah. Tapi takut takat 2-3 bulan ni aja, semangat sampai lebih pada orang. Lepas tu tengok balik asal balik. Na'udzubillah min zalik. Yang ni yang takut ni. Jadi balik kepada cerita kawan tadi. Dia kata, ustaz, dia kata nak cerita adik ipar saya ni. Daripada dulu pakai tak tutup aurat ni, pakai ni bodoh lah. Cukup tak elok punya pakai lah. Hari ni, kemudian daripada tu berubah. Alhamdulillah. Berubah ustaz, sampai pakai kain kelumbung labuh, sampai nak bubuh purdah. Kawah duk pakai mini telekong lama dah, tak teringat nak bubuh purdah. Dia nak bubuh purdah. Tak apalah, nak larang tak boleh. Sebab benda tu benda bagus. Tapi duk risau air. Dia ni nampak dengan dandan ni. Pada masa tu bukan kata duit simpanan dia, duit laki dia pun dia ambil derma ke masjid. Ini yang diceritakan pada saya. Bukan saya takut apa ada. Yang diceritakan pada saya. Duit simpanan dia telah ada. Duit laki dia pun dia ambil bagi ke masjid. Ustaz, dia kata jumlah ni, dia kata belah ribu habis duit tu bagi ke masjid. Itu cerita dulu lah ustaz. Hari ni ustaz, semayang satu waktu pun tak mahu. Dia jadi macam tu. Sat saja hak berubah pergi jadi sampai bersungguh-sungguh ni, sat saja. Hari ni semayang satu waktu pun tak mahu. Maghrib pun dia tak mahu semayang ustaz. Yang ni lah yang jadi kebimbangan kami semua ni, termasuk suami dia. Dan suami dia lah ni pun main makan nasi rumah kami dah, tak makan nasi rumah dia dah. Dan dia kata pula kat suami dia, dia kata anak kita ni, anak bongsu kita ni umur 15, dia kata saya minta abang cerai abang saya. Bukan orang muda, bukan orang muda. Ni yang cerita ni anak bongsu pun nak pergi umur 15 dah. Dia kata bila anak ni umur 15, dia kata saya minta abang cerai abang saya. Dia tak boleh hidup dengan abang ni, sebab abang ni jenis orang semayang. La haula wala quwwata illa billah. Berubah langsung dengan hari tu ni. Yang itulah dia kata yang nak jumpa ustaz, nak tanya macam mana nak buat ustaz. Kami ni tak tahu fikir. Tak tahu fikir. Kita nak kata apa? Kita boleh dengar cerita dia, boleh main cerita di kementeriannya. Kita nak buat apa? Bukan kita. Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi kata innama ana qasim. Nabi kata sesungguhnya aku ni qasim, aku ni ditugaskan oleh Allah sebagai pembahagi. Aku membahagikan ilmu kepada orang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memberi hidayah. Nabi kata.
Ana Qasim, aku ni kerja duk bahagi ilmu. Aku boleh habang ajar ilmu, aku boleh cerita apa yang Allah suruh aku cerita, tapi soal nak bagi hidayah, nak bagi sedang orang yang dah jadi tak sedang, itu luar daripada kuasa aku. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa pun, tengok hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Nabi dia kata apa? Bila mai satu orang di rumah Aisyah, duk cerita aku duk buat semayang tu, semayang ni dan sebagainya. Aisyah habaq dekat Nabi. Nabi kata mah. Nabi kata sudah. Tak duk cerita kat aku tak mau dengar. Alaikum bima tutiqun. Nabi kata buat takat yang mampu. Jangan duk buat sampai lebih daripada kemampuan. Tuan-tuan, karan ni kalau dia overload, apa jadi? Dia trip lah. Dia padam habis. Surau Taman Krian ni duk biasa pasang 6 biji lampu aja. Waktu maghrib, waktu Isya duk biasa pasang 6 biji lampu aja. Mai malam tu buat ceramah apa, Isra' Mi'raj ke, buat forum perdana ke apa ke, pasang habis. Lambat jumpa switch nak buka. Apa jadi? Overload. Karan ni dia overload. Dia load lebih daripada sepatutnya. Bila load lebih, dia trip dekat tu. Pang, kata gelap habis semua. Karan tu pun tak mampu nak tanggung apabila orang overloading dekat dia. Dia tak mampu, dia trip di situ. Manusia pun serba tuan-tuan. Bila kita duk load dekat dia lebih daripada hak dia boleh terima, dia putih wayar tu tak terpakai masuk. Yang ni kita takut. Dan yang ni lah yang Nabi SAW nak pesan dekat kita. Itu sebab tuan-tuan saya kata Islam tidak boleh hidup dengan semangat. Islam hidup di atas kefahaman ilmu. Islam hidup di atas kefahaman ilmu. Kalau kita marah dekat satu benda, kita tahu pasal apa kita marah. Kita marah kerana benda yang kita marah itu dia menghina Islam. Maka kita marah dia. Kita bukan marah batang tubuh dia. Kita bukan marah hidung dia. Kita bukan marah apa-apa yang ada pada dia. Itu maksud dia. Tapi kita marah kerana dia suka duk bercakap. Yang cakap dia ni nampak duk serendah Islam. Yang tu kita marah. Tak sah lah. Kalau tak reti tak sah cakap. Kita mahu lu betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Islam dia hidup di atas apa? Di atas ilmu. Kita kena ada ilmu maka kita reti. Pasal apa kita kritik satu orang? Pasal apa kita tak setuju dengan satu orang? Pasal apa kita marah dekat satu orang? Pasal dia orang-orang ni dia tidak senang dengan apa yang Islam suruh buat, maka kita tidak senang dengan dia. Begitu. Kemudian Nabi SAW kata, wallahi, demi Allah, la tamalullah hatta tamallu. Allah tidak jemu nak bagi pahala. Kamu buatlah sikit-sikit amalan, Tuhan akan bagi pahala. Yang takutnya, kamu jadi jemu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita ambil aktibat. Kita ambil aktibat. Jadi kita insafi diri kita. Kita main di sini. Saya yang bercakap bukanlah lebih pandai daripada tuan-tuan. Tetapi saya menyampaikan apa yang ada dalam kitab depan saya. Dan tuan-tuan main di sini dengan tujuan apa? Hak mana yang dah ada ilmu tentang benda ni dengar, nak jadi tazkirah, peringat balik. Hak mana yang tak tahu lagi, ini satu tambahan ilmu kepada kita. Dan setelah Allah bagi dekat kita satu dua ilmu yang disertai dengan kefahaman ilmu, kita tunaikan tuntutan ilmu itu. Kalau semua orang ada semangat yang macam ini, Allah bantu Islam. Islam akan duduk di tempat yang istimewa selepas daripada ini, insyaAllah. Bahrul Madi jilid 15. Muka surat 183. Muka surat 183. Kita sampai masalah yang di bawah. Kita masih lagi berada bawah tajuk besar, iaitu ma jaa fi alamatid dajjal. Kita masih lagi berada di bawah tajuk tentang alamat-alamat dajjal. Muka surat 183 bawah sana dia kata masalah orang-orang Islam menghantam Yahudi. Ini di antara tanda kiamat ialah menjelang akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan bagi kekuatan kepada orang Islam. Dan pada waktu itu orang Islam akan bangkit dan melawan Yahudi. Selama ni Yahudi buat kita. Tuan-tuan tahu seluruh dunia lah ni yang menjadi tangan kotor di sebalik yang kita duk nampak ni ialah Yahudi. Yahudi mereka boleh bersahabat dengan Kristian atas dasar nak pelingkup orang Islam. Mereka boleh bersahabat. Yang kata musuh Islam ni mereka boleh jadi ahzab. Ahzab maksudnya tentera-tentera yang bersekutu.
Ahzab daripada perkataan hizbun. Hizbun maksudnya satu geng. Ahzab maksudnya banyak geng. Mereka ni bersatu jadi satu pasukan. Yang pasukan ini tujuan dia satu saja, nak perjahanam Islam. Jadi jangan kita melihat Kristian, kita melihat Yahudi, kita melihat agama-agama lain ni sebagai kumpulan yang berasingan. Tak boleh. Sebaliknya mereka ni adalah kumpulan yang satu ketika nak berhadapan dengan Islam. Mereka boleh berpakat untuk memusnahkan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita, dia kata bahawa Islam dekat nak kiamat esok akan jadi kuat. Dan kekuatan Islam dengan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini akan berjaya menumpaskan Yahudi yang menjadi dalang di sebalik segala permainan kotor yang berlaku dalam dunia lain. Bulan lepas tuan-tuan, saya kata cerita tentang VCD Ambon menangis. Keluar pula satu lagi baru ni. Keluar pula tajuk apa tahap baru ni. Yang ni lagi kasar tuan-tuan. Tunjuk depan-depan ni gaji kaki orang Islam ni. Gaji tunjuk hidup-hidup gaji kaki ni. Kalau ada tajuk saya tak ingat lah. Bagi tengok baru ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Benda ni kita tengok tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita beringat. Kita beringat. Bukan kita beringat. Bagi ingat anak-anak kita ni. Anak cucu kita ni mau bagi ingat. Kita mau pesan dekat mereka. Hampa ni jaga baik-baik. Kata hampa tengok ni. Saya macam-macam ni tunjukkan anak-anak. Bagi anak-anak tengok. Bagi mereka tahu. Kata mereka orang Islam. Mereka ada musuh ramai keliling mereka yang sentiasa teringat nak perjalanan mereka. Maka dengan kerana ingat itu, mereka tidak terlena. Mereka tidak lalai dengan keadaan ada depan mata Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan dengan ingat tu dia reti bahawa Kristian yang sebenarnya ada niat jahat pada dia. Baik, orang-orang Islam menghantam Yahudi. Tak kalau zahir Dajjal dan telah datang akhir mautnya, maka turun Nabi Isa AS untuk membunuhnya. Dajjal ni dia akan turun dan kita dah baca pada bulan lepas bila dia turun apa dia buat. Dia akan punah ranahkan habis satu dunia ni. Kecuali Mekah dan Madinah dia tidak boleh masuk. Tempat lain dia pergi habis dan dia pelikuk habis, dia rosakkan habis, dia buat macam-macam. Bahkan ada di kalangan kita yang hidup pada masa itu, manusia yang hidup pada masa itu, dia gergaji daripada kepala sampai belah dua. Dia letak sebelah kanan, dia letak sebelah kiri, dia lalu ke tengah. Yang kata Dajjal ni. Kemudian dia kata dekat orang lain hadut tengok. Dia kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Dia kata, aku boleh bunuh orang ni. Nampak? Dia kata, dia belah badan bagi jadi dua, dia lalu ke tengah. Nak buktikan kata kawan tu dah terputus dua. Lepas tu dia kata balik, bercantumlah kamu. Badan hak putih dua tadi tiba-tiba bercantum. Tiba-tiba bercantum balik. Bangkit berdiri jadi orang balik. Dia kata, bukankah aku Tuhan kamu? Dia kata. Setelah begitu punya dahsyat, Dajjal pertunjukkan silat mata dia di depan manusia semua, maka tibalah akhir mautnya. Sebab apa? Sebab Dajjal pun makhluk juga. Bila kata makhluk, ada hari mati dia. Dajjal pun makhluk juga. Dia mengaku aja kata dia Tuhan, tapi hakikatnya dia makhluk. Maka tiba hari mati dia. Maka datang akhir mautnya, turun Nabi Isa AS membunuhnya. Dan disabitkan kematian Dajjal itu dengan Nabi Allah Isa AS. Turun Nabi Isa akan membunuh Dajjal ini. Ada di dalam satu riwayat kata, Nabi Musa turun dengan memegang tongkat Nabi Musa. Maka dipukulnya kaki Dajjal dengan tongkat Nabi Musa itu, maka matilah Dajjal di situ. Itu ada dari riwayat cerita begitu. Maka pada masa itu orang-orang Yahudi sangat banyak menurut Dajjal itu. Maka berperanglah orang-orang Islam dengan pimpinan Nabi Isa memperhantam Yahudi itu. Dajjal ni yang jadi strong supporters dia, yang jadi penyokong kuat Dajjal ni Yahudi. Nampak tak? Ni yang kata Yahudi ni. Siapa juga abang kata nak lawan Islam dia sokong. Janji Islam kita mau pupus. Dalam diri dia Islam ni musuh nombor satu. Siapa juga hamailah bangsa apa pun dia boleh bekerja sama dengan syarat kita pergi pukul orang Islam. Bila turun mai Dajjal, Yahudi lah orang-orang yang akan bersama-sama dengan Dajjal dalam nak menjahanamkan iman orang Islam ini. Dan di ketika itu orang Islam di bawah pimpinan Nabi Allah Isa AS akan menghadap Yahudi dengan Dajjal sekali.
Maka tidak diterima oleh Nabi Allah Isa akan Yahudi, melainkan masuk Islam ataupun dipancung dengan pedang. Masa tu Nabi Isa bagi dua aja. Dua pilihan aja kepada Yahudi ni. Kau masuk Islam ataupun aku bunuh kau. Mana-mana yang bersedia masuk Islam terlepas daripada hukum bunuh. Mana-mana yang tak mahu masuk Islam, sebaliknya dia kerah juga dengan pendirian Yahudi, dia akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Begitu. Maka sampai lari orang-orang Yahudi dengan sebab kerahnya amuk muslimin itu. Amuk. Orang Islam mengamuk hari itu. Hari itu perang besar. Memang mengamuk sakan hari itu. Orang Islam nampak aja Yahudi akan dicantah tengkuk, akan dicincang-cincang badan dia, habis hancur semua. Dan hari itu amat keras amuk orang Islam ini. Dan yang lari bersembunyi di belakang kayu. Dan ada yang bersembunyi di belakang batu. Dan lain-lainnya. Maka apabila lari mereka itu bersembunyi di belakang batu, maka berkhabarlah batu itu kepada orang Islam serta diserunya, wahai muslimin, wahai muslim, mari bunuh Yahudi yang berlindung di belakang aku. Itu dia. Masa tu Tuhan Maha Kuasa. Kalau ada Yahudi pergi menyorok balik batu, batu bercakap. Batu panggil orang Islam, dia kata, "Hei, mai ni belakang aku ada seorang." Sehingga ke Yahudi tak ada tempat nak duduk pada masa tu. Maka begitulah juga kayu pun khabar seperti mana batu jua. Maka sekalian hal ini telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada semua sahabatnya. Serta yang tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqatilukumul yahud fatusallaquna alaihim hatta yaqul al-hajar ya muslim hadza yahudiyyun warai faqtulhu. Itu dia. Maka diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, memerangi akan sekalian kamu oleh orang-orang Yahudi. Nabi beritahu dalam hadis dia, Nabi kata dekat nak kiamat hampa akan perang besar dengan Yahudi. Tetapi tiada mereka itu terlawan akan sekalian kamu. Nabi kata tapi perang sebelum kiamat ni Yahudi tak upaya nak buat dengan orang Islam ni, menang orang Islam. Yahudi tak upaya nak buat. Kita ni tuan-tuan, kita boleh menang kalau ada semangat jihad. Kita boleh menang. Tuan kalau tengok VCD Ambon menangis tu, berimpun puak-puak Islam di Ambon ni, berimpun dalam masjid. Cari kain, ikat kepala. Di kain tu tulis Allahu Akbar. Ikat kepala. Sebelum tu bagi syarahan semangat dulu. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat. Lepas tu sekali lagi nak turun pergi lawan dengan Kristian ni, bang pula dulu. Lepas bang turun dalam keadaan berzikir. Itu suasana tu dulu zaman Nabi aja wujud. Hari ni berlaku pula. Kejadian tu Januari tahun 2000. Baru 5 bulan lepas aja. Baru 5 bulan lepas aja jadi benda macam ni. Tuan-tuan boleh fikir benda ni jadi di sebuah negara yang negara tu Islam ramai. Boleh jadi macam tu. Maka tidak mustahil benda ni akan berlaku di mana-mana tempat dalam dunia. Tapi orang Islam kok mana pun dia menang kalau sekiranya dia ada semangat jihad. Jihad ni apa dia? Orang Islam sanggup turun dengan cita-cita satu aja, nak syahid. Musuh dia turun dengan cita-cita nak hidup, nak selamat. Islam turun dengan cita-cita nak syahid, tentu menang dekat orang nak syahid. Sebab orang yang ada ingat dalam hati dia turun perang nak hidup, dia ada ingat nak lari. Bila dia nampak kalut sikit dia kira nak lari. Tapi orang Islam bila dia turun dengan ingat syahid, dia nak cari syahid tu. Lagi nampak kalang kabut, lagi dia nak pergi. Pasal apa? Pasal dia harap di situ ada syahid. Dia pergi. Bila dia pergi, lari. Puan nak hidup ni lari. Nampak? Di situlah beza kekuatan Islam dengan bukan Islam. Dan yang paling utama ialah orang Islam bila turun dengan niat jihad yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala tolong dia. Tuhan tolong ni habislah. Tak usah main tentera besar mana, tak usah main peluru hebat macam mana, kalau Tuhan tolong siapa tak boleh nak jejak kita. Dan tengok Tuhan pernah tolong mujahidin Afghanistan ketika depa lawan dengan Soviet Rusia. Tuhan tolong. Saya pernah dengar ceramah daripada ketua mujahidin Afghanistan, dia main di UIA masa tahun saya duduk mengaji universiti dulu. Panggil dia ni doktor apa kan nama, doktor PhD, ketua mujahidin dia ni.
turun main bagi satu speech di UIA. Kami budak pakat turun pergi habis pakat nak dengar. Dia cerita tuan-tuan ni, dia cerita pengalaman dia duduk dalam perang di tengah-tengah kawasan gurun, padang pasir, bukit bukau, gunung ganang mereka ni. Dia kata dia nampak pertolongan Allah depan mata. Jet pejuang Soviet Rusia main lepas peluru berpandu, peluru duk jatuh tu, dia kata tak tahu di mana tiba-tiba main sekawan burung pi ampu peluru tu jatuh tu, ampu atas belakang burung kecil-kecil ni, dia berimpun ramai-ramai, dia pi ampu peluru berpandu tu jatuh tu. Dia pi ampu, dia buat turun main letak elok-elok di bawah, tak meletup sebiji pun. Dia bagi ceramah ni, menangis ni pasal dia tengok bantuan Allah Subhanahu wa taala mai. Tapi Allah nak buat mai bantuan macam tu setelah umat Islam ni betul-betul teruk, dan umat Islam ni hati di 100% bergantung kepada Allah. Mai pertolongan Allah pada masa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW habaq kita belah. Menjelang kiamat jadi gaduh di antara kamu dengan orang-orang Yahudi yang bukan Islam, jadi gaduh. Pada masa tu orang-orang Yahudi yang terkenal hebat, yang terkenal duk buat jet-jet pejuang yang canggih-canggih lah ni, depa akan kalah dengan tentera Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi sekalian kamu cukup kuat dan gagah serta berhati berani di dalam perang sabilillah. Itu dia. Menang kamu walaupun kamu tak ada senjata hebat macam mana, tapi menang kamu pasal Allah Subhanahu wa taala bagi keberanian pada kamu. Maka sekalian kamu kalahkan mereka itu, yakni Yahudi itu. Habis lari membawa diri bertabur-taburan. Itu dia. Lari berterabur habis. Ada yang melindungkan diri di balik-balik batu, dan ada yang di balik-balik kayu. Sehingga berkata batu dengan menyeru orang-orang Islam, hai Muslim, ini Yahudi berlindung di belakang aku, maka bunuh olehmu akan dia. Maka orang Islam pun menerkam, membunuh Yahudi-Yahudi yang bersembunyi itu. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis sahih. Tuan-tuan, ini yang kata benda agama, tuan-tuan, yang tidak semua orang boleh terima. Kan? Tak semua orang boleh terima. Ada orang dia bila baca hadis ni, dia duk baca, dah dia kata, I tahu lah benda ni hadis, tapi dah you fikir balik lah. Kalau dengan orang Islam ada Allah nak lawan dengan Yahudi, you tahu Yahudi siapa? Dia duk tanya kita macam tu. Kan? Dia kata, you tahu Yahudi siapa? US, the United States of America. Amerika tu Yahudi lah, dia kata. You tahu Amerika latest punya jet pejuang apa ni, apa jenis yang dia buat, you tahu tak? You ada baca ke majalah tentang kapal terbang dia ni, dia kata. You baca dulu lah. Sebelum you baca hadis ni, you baca yang tu dulu. Dia nanti kata dulu tu. Jadi kalau cerita kata kita ni nak pukul Yahudi ni, dia kata tak salah cerita lah, mengarut. Dia kata tak boleh menang. Dia kata tak, pembohong macam tak boleh menang. Nak lawan Amerika ni tak boleh. Dia kata begitu. Dia tak tahu ni Nabi SAW kata kat kita menang. Kita menang lah. Pasal apa? Pasal Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu dia. Nabi bercakap mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ke dia. Maka dia cakap apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan kata kita menang, kita menang. Tak ramailah hebat macam mana pun kita menang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru dia kata bab ma jaa min aina yakhrujud dajjal. Itu masalah bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan dari mana keluar Dajjal itu. Dajjal ni dia nak keluar mai kok mana? Dia timbul di matang buluh ke? Kita pun tak tahu ni Dajjal ni dia mana tempat dia nak mula muncul. Dia nak mula timbul di negeri mana? Ketahuilah saudaraku, Dajjal itu ada tempat mula zahirnya. Dikhabarkan oleh Nabi kita, iaitu di negeri Khurasan. Nabi sebut spesifik tempat. Nabi sebut Dajjal dia akan mula muncul, akan mula keluar di satu tempat nama dia Khurasan. Begitu. Maka dari situlah dia datang menjajah bumi ini sampai akhirnya tiba ia ke Baitul Maqdis. Dan lalu mati kena bunuh dia di sana. Last sekali dia mati di Baitul Maqdis. Muncul di Khurasan, kemudian round habis satu dunia, lepas tu mati di Baitul Maqdis. Ini diterangkan oleh Nabi SAW. Maka khabar Nabi akan mula tempat zahir Dajjal itu
Ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Hadisnya an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil mashriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majjan al-mutarraqah. Diriwayatkan daripada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya telah bercerita kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal Dajjal. Dan juga diceritakan akan sifatnya dan dikhabarkan tempat mula keluarnya, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula Dajjal itu keluar ia daripada bumi di sebelah timur. Dipanggil orang baginya negeri Khurasan. Dia akan timbul di sebelah masyriq. Masyriq maksudnya timur. Iaitu di sebuah tempat yang Nabi sebut, dia kata yuqalu laha Khurasan. Dipanggil nama tempat itu dengan nama Khurasan. Saya dia abang, Khurasan ni di mana? Masalah, Khurasan itu di mana? Di mana tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ia pergi ke sana melihatnya ataupun dia mendengar kabarnya? Ini. Macam mana Nabi boleh tahu Khurasan ni? Nabi pernah pergi lawatan rasmi ke Khurasan. Kata dia sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu negeri Khurasan itu bukan ia ada pergi ke sana melihatnya. Dah, Nabi tak pernah pergi. Nabi tak pernah pergi. Ataupun ia ada mendengar khabarnya. Tak. Dan Nabi pun tak ada siapa main duk cerita, ya Rasulullah Khurasan ni keadaan dia macam ni, tempat dia macam ni. Tak ada. Nabi tak pernah dengar cerita orang dan Nabi tak pernah pergi. Bahkan ia tahu dan dapat memperkatakannya itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala jua. Dan Nabi sebut ni semata-mata Tuhan bagi tahu ke dia dan dia sebut. Begitu. Ni yang kata Nabi. Tuhan habaq ke dia dan dia sebut. Begitu saja. Dan negeri Khurasan itu ibu negeri bagi Banu Farsi. Bagi benua Farsi. Itu dia. Iran. Yang kata Khurasan itu di Iran. Dajjal akan mula timbul di Iran. Itu ceritanya. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majannu al-mutarraqah. Maksudnya menurut akan dia oleh segala kaum, seolah-olahnya muka mereka itu sebagai perisai yang berlapis belulang, yakni bulat mukanya dan kulitnya tebal rupanya. Serta timbul rupa daging mukanya itu dan tegak-tegak tubuhnya. Itu dia. Nabi cuma sebut macam tu aja, dia kata. Dajjal muncul di sebelah Iran, di tempat nama Khurasan. Muncul Dajjal ini terus ada pengikut dah. Ada orang ikut dia. Dan orang-orang yang ikut dia ni semua badan sendok. Badan cekok-cekok kemas-kemas. Tak ikut ni. Dengan muka pakai topeng daripada belulang kulit. Pakai Batman ke maksudnya untuk ikut dia ni. Dan sebagainya. Dan mereka ni lah orang-orang yang akan membantu Dajjal dalam usaha Dajjal merosakkan orang Islam yang ada di muka bumi. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Siti Aisyah, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Begitu. Masalah peperangan besar dan terbuka Konstantinia akan jadi alamat keluar Dajjal. Bila berlaku benda ni, maksudnya Dajjal nak keluar. Apa dia benda ni? Dia kata perang besar. Contoh, kita dah lalu 2 perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia ketiga tak jadi lagi. Akan jadi. Macam mana sengsaranya perang dunia ketiga, hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu sebab tak jadi lagi. Tapi benda ni akan jadi. Kan? Perang ni tentu jadi punya. Pasal apa? Pasal manusia dia tak habis dengan sifat tamak ni, tak habis. Perang Teluk dulu jadi pasal apa? Perang Teluk. Iran dengan Iraq berperang. Lepas itu perang sampai dengan Kuwait dan sebagainya. Jadi perang Teluk dulu ni pasal apa? Pasal telaga minyak aja. Punca mula-mula jadi itu pasal sebiji telaga minyak aja. Sebiji aja. Kawan ni kata telaga ni masuk dalam kawasan dia, kawan ni kata kawasan dia. Punca yang tu aja 7 tahun perang.
7 tahun perang kerana sebiji Telaga Minyak. Pasal apa? Pasal tamak ni. Iran pun Islam, Iraq pun Islam, Kuwait pun Islam, semua pun Islam. Ada untuk perang 7 tahun. Mati bukan sikit manusia, hak cedera ni bukan sikit, hak jadi cacat seumur hidup bukan sikit. Punca daripada sebiji Telaga Minyak. Itu perang sama-sama Islam. Belum lagi perang yang berlaku di antara Islam dengan bukan Islam. Tapi banyak pihak meramalkan akan berlaku perang besar di antara blok Islam dengan blok bukan Islam. Blok bukan Islam akan menjadi tentera Ahzab, akan menjadi tentera bersekutu. Mereka akan pakai semua sekali. Amerika, Great Britain, Perancis, Jerman, semua negara-negara bukan Islam ni, mereka akan jadi satu tim nak pupui Islam daripada ada atas dunia. Mereka nak perancung habis Islam ni kira tak mau ada dalam peta dunia. Akan berlaku benda ni, akan berlaku. Satu masa akan berlaku benda ni. Dan apabila berlakunya benda ni, maka itu sebagai satu tanda bahawa Dajjal nak keluar. Kiamat. Kira nak jadi kiamat. Dajjal keluar ni kira kiamat dekat. Begitu. Dan juga satu lagi tanda dekatnya Dajjal ni nak keluar ialah terbukanya Konstantinia. Terbukanya Konstantinopol ni, apa nama, Turki lah. Lah ni Turki. Turki asal-asal dipimpin oleh Daulah Osmaniyah. Kerajaan Islam pimpin Turki dulu. Mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Yang kemudiannya Turki ni apabila naik Kamal Atatürk ni, dialah orang yang bertanggungjawab bawa perandakan Islam di atas bumi Turki. Dia mula dengan perkara yang sekecil-kecilnya, tak bagi orang belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab ni diharamkan turut. Mula-mula start dengan tak boleh tulis di dinding kedai, di papan tanda kedai tak boleh tulis Jawi, pakai tulis-tulisan dia saja dan sebagainya. Lepas tu mai sampai satu peringkat tutup sekolah-sekolah agama. Lepas tu dia mai satu peringkat tu langkah yang dibuat oleh Kamal Atatürk. Mula start dengan tak bagi rakyat tengok tulisan Arab ni. Pasal apa? Pasal tulisan Arab ni merujuk kepada Quran, dan Quran ini dia tak suka. Yang tu dulu. Lepas tu tempat-tempat yang asas pembelajaran dia bahasa Arab tutup. Pondok tutup, tempat-tempat mengaji hak agama tutup dan sebagainya. Kamal Atatürk buat kerja macam tu. Kemudian lama kelamaan apa jadi? Lama kelamaan Turki jadi sebuah negara yang betul-betul sekular. Sehingga kan hari ini kalau sekiranya budak perempuan tak boleh masuk mana-mana universiti di Turki. Hari ini. Dan ada keluar dalam website kita hari ini, ada kita keluar satu cerita apa nama, Huda Kaya. Huda Kaya, nama satu perempuan Turki. Huda Kaya. Satu keluarga menghadapi hukuman gantung sampai mati. Semata-mata kerana apa? Kerana mereka terlibat dalam tunjuk perasaan menentang kerajaan. Kerana kerajaan melarang orang perempuan daripada pakai mini telekom kalau nak masuk universiti. Kerajaan buat kuasa satu peraturan. Kalau nak masuk universiti kerajaan, tudung tak boleh pakai. Jadi orang Islam yang cinta kepada Islam bangkit berdiri tepi jalan, tunjuk perasaan, kami tak setuju dengan peraturan yang seperti ini. Kerana tutup aurat ni perintah agama. Pasal apa nak larang kami daripada turut perintah agama? Pergi tunjuk perasaan, bukan buat apa-apa, bukan bakar kedai, bukan bakar kereta, tak buat apa. Pergi tunjuk perasaan, kata tak setuju aja. Mereka menghadapi hukuman gantung sampai mati. Jadi Turki hari ini tak ada apa dah jadi sagon dah. Turki hari ni dah jadi sagon, dah hancur relai habis dulu. Tak ada Islam dah atas bumi Turki ni. Kalau ada pun ada secara individu. Tidak ada dalam bentuk yang besar-besar. Ada secara individu. Masing-masing ada Islam, masing-masing buat sendirilah. Tak boleh tunjuk Islam daripada orang lain. Menjelang kiamat, Nabi SAW kata akan ada satu usaha membuka semula Turki ini kepada Islam. Turki ni satu masa akan dibuka semula. Buka dalam maksud kata Islam akan masuk semula ke Turki dan menguasai satu negara Turki itu. Bila berlaku benda ni, itu tanda Dajjal sudah nak keluar. Itu maksudnya. Baik, kita baca. Dia kata, masalah perang besar dan bukanya negeri Konstantinia akan jadi alamat keluar Dajjal. Maka perang besar itu ialah satu perang yang akan zahir pada akhir zaman di antara orang Islam dan orang kafir. Sampai jadi bersedaging perang itu. Sehingga jadi kira-kira yang matinya di dalam 100 yang berperang itu tinggal seorang saja itu. Tu maksud kata bersedaging tu.
Besar daging ni maksudnya tak ada siapa boleh lari daripada terlibat dalam perang. Melainkan semua orang terlibat belaka dalam perang, bersedaging dengan perang. Itu maksud dia. Faham tak? Tak ada. Kau kata ni bila jadi perang, si Bangkat Matang Buluh hantar 15 orang, Tasik Geluguk hantar 15 orang, Kepala Bateh Bertam hantar 15 orang, tak boleh 15 orang. Bila jadi, tidak ada seorang pun yang boleh kecuali daripada perang, melainkan kena perang. Pasal apa? Dia duduk di rumah pun suasana perang, dia duduk di pekan pun suasana perang, dia duduk tang mana pun suasana perang tu ada. Jadi dia bersedaging dengan perang tu. Tak dapat tidak, dia salah seorang yang duduk dalam perang. Sehingga kan dia kata kalau 100 orang terlibat dalam perang, seorang aja pun nak hidup, 99 mati. Besarnya perang yang akan jadi dekat akhir zaman ini. Begitu tuan-tuan. Dengan kerana kerasnya peperangan itu, sehinggalah jadi yang demikian itu. Itu dia. Dan adalah peperangan ini ialah perang orang Islam melawan orang kafir bangsa Turki. Itu dia. Dia abang di situ. Peraturan mewajibkan cukur janggut ni dah buat kuasa lama lah di Turki. Turki tak boleh simpan janggut tuan-tuan. Turki tak boleh simpan janggut. Simpan janggut itu salah di Turki. Bukan kata kawah ada janggut tu pergi duk conyoh janggut dia dekat orang, gapa orang marah. Satu pasal juga lah pasal mengganggu ketenteraman awam. Kan? Mana takut siapa ada janggut juga pergi duk conyoh janggut dia dekat orang, maka orang pun berasa lemah dengan dia, maka dibuat satu peraturan tak boleh taruh janggut. Adalah satu pasal. Tak ada apa-apa kawan ni janggut duk di dagu dia, yang pergi duk semak perut pasal apa? Kan? Ada depa buat peraturan tak boleh simpan janggut. Ni, nak tunjuk kata tak sukanya kepada agama ni, tapi sebarang benda yang boleh disinonimkan dengan agama dia tak suka. Sebarang benda yang boleh disamaertikan dengan agama tak suka. Dia putih, janggut, seretan, jubah, mini telekung, ni semua ni. Yang semua benda ni bila sebut yang ni orang menggambarkan ini orang beragama. Tak suka yang tu. Ini yang dikatakan Turki ni. Baik. Dia kata maka adalah perang itu adalah perang orang Islam dengan orang kafir bangsa Turki. Kerana negeri Turki itu akan kembali jadi kafir orang-orang. Pasal apa jadi kafir habis orang Turki ni? Pasal apa? Pasal mereka dipaksa oleh pemerintah untuk membenci agama sendiri. Dipaksa. Maka itulah yang diperhantam oleh orang Islam. Memerangi mereka itu, dengan kerana itu sampai dapat dikalahkan oleh orang Islam akan mereka itu, dan dapat negeri Istanbul itu diambil kembali oleh orang-orang Islam. Akhirnya Istanbul itu dikuasai semula oleh orang Islam. Begitu. Di dalam hal itu keluar Dajjal, yakni zahir dia di dunia. Bila dah jadi dah benar ni, ini dua tanda yang Nabi sebut. Bila tercetus saja perang dunia ketiga dan Islam berjaya pula take over Turki daripada bangsa kafir ni, pada masa itu Dajjal akan keluar. Dia kata, Dajjal akan keluar. Dan jadilah dapat mengambil negeri Istanbul itu alamat bagi hampir kiamat. Faham tak? Ini kita hak mengaji ni, esok kalau jadi sungguh benda ni kita kena faham tak? Faham dah, kiamat tak jauh dah. Kiamat tak jauh. Cukup lah. Kalau mana duk ya-ya-i lagi, mana duk hora sana sini lagi. Tak mau dah. Ni kiamat dekat dah. Tak ada dah. Kalau kita nak perbaik, nak perbetul, nak apa-apa, tak ada dah. Jadi, mau ubah cepat-cepat lah. Apa tak elok, apa semua mau ubah cepat-cepat. Begitu. Kata At-Tirmizi, dan bermula negeri Konstantinia itu ialah ibu negeri Rom. Rom, Turki lah ni lah. Parsi, Iran lah ni. Rom, Turki lah ni. Mereka dulu duduk bersebelahan dan mereka berperang, bermusuhan antara satu sama lain, Rom dengan Parsi. Begitu. Dan kelak dibuka oleh muslimin, yakni diambil oleh orang-orang Islam dengan perang pula pada waktu keluar Dajjal itu. Dan adalah negeri Konstantinia ini masyhur pada kita dengan nama negeri Istanbul. Istanbul, bukan Isketambola. Ini yang kena delay. Bukan Isketambola. Dan adalah negeri Konstantinia itu masyhur pada kita dengan nama negeri Istanbul, iaitu telah dibuka akan dia dengan menang perang orang-orang Islam pada zaman sahabat-sahabat Nabi SAW dulu. Dulu Turki dibuka oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan jadilah perang besar pada masa keluar Dajjal itu lain daripada perang zaman sahabat Nabi SAW. Dia kata perang besar nak main ni, dia tak macam perang besar zaman Nabi dulu. Hak ni lagi dahsyat. Nak boleh Allah tolong kita ni, kita mau nak jaga agama dia sungguh-sungguh lah. Kita mau ada sensitif tak ada agama.
Orang cerca agama sikit kita mau tunjuk kita tak suka. Tunjuk dengan macam-macam cara. Kan? Tunjuk dengan macam-macam cara. Yang penting kita mau tunjuk kita tak suka dekat orang yang suka duk hina agama. Kita mau ada sifat sayang agama macam tu, bermakna kita sayang agama. Bila sayang agama, Allah sayang kita. Dia macam tu. Dia ada cerita dia. Allah Subhanahu wa taala dia sifat macam tu, dia muncul. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Dia kira macam tu. Kalau kamu pun buat tak peduli dekat agama Allah, tak ada pasal Allah nak tolong kamu, biar kamu habis mati pun tak ada guna apa. Simpan kamu pun tak ada pasal apa. Begitu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Jadi, pada kita masuk bab ma jaa min fitnatid dajjal. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan fitnah dajjal. Lepas ini dia akan detail lagi satu persatu apa dia fitnah yang dibawa oleh dajjal. Wallahu a'lam. Yang baik itu pada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. اللهم فقهنا في الدين